Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kehidupan, kesihatan dan kekuatan untuk kita sama-sama bangun awal pagi, solat subuh dan seterusnya bersama dalam sarapan Al-Maksurat. Sebentar tadi kita telah habis baca Al-Maksurat dan kita teruskan dengan santapan jasmani. Ya, tajuk hari ini ialah apa berat badan Plato. Berat badan Plato, macam mana nak buat? Tajuk ni menarik sebab ramai orang mengalami masalah ini. Ya, apa tu, tahu apa berat badan Plato? Dia basically apabila kita tengah usaha nak kuruskan badan, dia akan sampai satu masa di mana berat badan kita statik. Kita susah nak turunkan lagi lepas tu kan. Dia kadang-kadang ambil masa 2-3 minggu, kadang-kadang ambil masa berbulan-bulan. Jadi dia stay kat situ, dia tak boleh nak turun lagi. Kan? Jadi apa yang kita boleh buat? Ya? Pertama sekali ialah kenal pasti dulu sebab apa berat kita statik. Ya, ada beberapa sebab yang sering berlaku. Jadi kita huraikan satu persatu lah. Satu ialah nak turunkan berat ni kita kena faham konsep kalori. Kan? Kalori in dan kalori out. Kan? Kalau kalori in tu lebih tinggi daripada kalori out, kan, makan lebih banyak daripada exercise, dia akan tambah berat. Kalau dia sama, kalori in dan kalori out sama, jadi dia akan maintain berat. Kalau kalori in tu lagi sedikit kan, kita makan kurang daripada yang kita gunakan, maka kita akan turun berat. Itu dia punya basic principle dia kan. Jadi macam mana kaitan dia dengan berat Plato pun ni? Kan? Berat Plato ni kalau dia tak gerak tu maknanya kalori in sama dengan kalori out kan. Kalau kita nak kira kalori out, kita kena tengok kita punya BMR, Basal Metabolic Rate, dan DCR, Daily Calorie Requirement. Sebab Daily Calorie Requirement tu yang penting. Kita nak tengok berapa banyak kita boleh makan semua kan. Kalau kita makan kurang daripada DCR, Daily Calorie Requirement, kita akan turun berat. Okey, tapi jangan makan sikit sangat sampai rendah daripada BMR, Basal Metabolic Rate kan. Dia akan buatkan badan kita rendah, turun dia punya metabolic rate tu. Dia akan jadi apa ni, lepas ni lagi senang kumpul lemak dan lemak yang ada susah nak cair. Okey, itu satu perkara lah. Jadi yang kedua ialah bila kita timbang pakai body composition analysis kan, mesin Tanita tu kan, kita boleh tengok 3 perkara yang penting lah. Berat badan tu of course, tapi ada 3 lagi tambahan, iaitu peratus lemak, berat otot dan peratus air. Okey, 3 perkara ni penting kerana dia akan berubah-ubah. Setiap kali timbang setiap minggu tu, walaupun berat badan sama, tapi peratus lemak selalunya akan berubah. Dia punya apa ni, jisim otot tu pun akan berubah dan air tu akan berubah. Jadi kita nak tengok dia punya perubahan tu macam mana kan. Kalau boleh kita nak otot kita maintain ataupun bertambah, lemak kita turun, air kita bertambah. Itu ialah body composition yang terbaik lah. Okey, walaupun berat badan statik. Tapi kalau kita tak ada mesin tu, kan, mesin tu harga dia macam 500 macam tu kan. Kalau kita tak ada mesin tu, kita boleh tengok pada riak wajah muka kita. Tengok kat cermin kan. Adakah muka kita, badan kita makin shaping, adakah dia makin cantik bergaya kan. Adakah muka macam sihat ataupun muka macam orang sakit. Okey, kalau muka macam sihat, ceria je, insya-Allah itu makin baik lah tu, insya-Allah dia punya peratus lemak makin turun kan, air dengan otot makin elok. Tapi kalau muka kita macam lemah, muka tak bermaya, muka macam orang sakit, itu masalah ya. Itu masalah. Maknanya kita makan tak cukup zat, minum air tak cukup kan, lemak dalam badan tu masih tinggi. So itulah kita nak cuba betulkan balik tabiat kita tu semua. Okey. Jadi kenapa dia berat statik je kalau dia punya body composition tu kan. Dia ialah bila kita tengah bina otot dan bakar lemak dan dia tengah stabil sekarang ni. Mana? Bina lemak dengan otot tu dia macam serentak kan. Turun 1 kilo lemak, naik 1 kilo otot. Tu sebenarnya dari segi shaping sangat bagus. Tapi dari segi berat badan nampak statik lah kan. Faham jadi apa yang kita nak buat? Okey, macam mana kita nak buat kalau kita dalam fasa Plato ni kan?
Ada dua perkara lah yang penting yang kita kena buat. Yang pertama, kita kena muhasabah diri. Muhasabah diri. Itu maknanya kita kena kira balik apa yang kita dah buat minggu ni kan. Kalau kita ada log, kita ada coach, kita boleh check balik apa kita makan seminggu ni, kita exercise macam mana, okey ke tak kan, tidur cukup ke tak, kawal stres okey ke tak kan, minum air cukup ke tak. Kalau kita dalam seminggu ni kita betul tabiat kita, insya-Allah 80 ke 100% elok je kan, insya-Allah plateau tu ialah yang jenis kedua tu kan, yang sedang bina otot dan tengah buang lemak kan, muka ceria dan shaping cantik, sihat, bergaya, insya-Allah. Okey, tapi kalau kita punya muhasabah diri seminggu tu macam banyak cheat kan, banyak makan junk food, banyak minum air manis, itu masalah lah. Kita kena betulkan tabiat kita balik muhasabah dan perbaiki diri ya, insya-Allah. Jangan muhasabah je tak perbaiki diri, tak guna juga kan. Okey. Yang kedua, kita kena istiqamah. Istiqamah ni sangat penting dalam apa jua nak capai kejayaan. Kita kena buat tiap-tiap hari. Jaga makan tiap-tiap hari, exercise pun kalau boleh tiap-tiap hari kan. Tapi bosan kan, kalau kita jogging tiap-tiap hari bosan. Kita kena pelbagaikan kita punya aktiviti. Hari ni exercise, jogging, esok kita naik basikal, lepas tu kita berenang, lepas tu kita pergi gym, lepas tu kita main basketball, lepas tu kita main badminton. Jadi bila dia bertukar-tukar tu, otak kita ni dia macam dia tak boleh comfort zone. Nak? Ada orang dia dah biasa berjogging 1 jam sehari, 5 ke 6 kilometer macam tu kan. Sampai dia dah comfort zone tau, badan dia dah adapt dah dengan exercise jogging tu. Jadi dia kena tukar exercise lain pula, daki bukit ke for example kan, untuk dia activatekan muscle-muscle yang dia jarang pakai. Okey, bila dia activatekan tu, otak kita akan jadi keluar daripada comfort zone tu, dia akan teruskan bakar lemak dan insya-Allah dia akan balik. So harap-harapnya siapa yang berada dalam fasa plateau tu, kalau berat ideal tak apa, tak perlu nak turun lagi dah, just maintain je kan. InsyaAllah kita usaha untuk capai kejayaan sama-sama. Jangan lupa kita nak capai kejayaan dunia dan akhirat. Cara-cara niat kita dah betul, insyaAllah cara-cara kita nak buat pun kena betul juga kan. Tutup aurat kan, contohnya lah kan, jangan bergaul lelaki perempuan bila exercise kan. Macam tu lah. Kita buat cara pun betul, insya-Allah. Apa yang kita buat tu, makan, minum, exercise, tidur pun dapat jadi sebagai ibadah, dapat pahala. Itu yang kita nak untuk kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya hari ini tentang plateau dan bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Harap dapat kongsikan dengan kawan-kawan, dengan coachee, dengan klien-klien anda semua supaya kita sama-sama dapat kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Ada apa-apa soalan yang nak dibincangkan pagi ni? Silakan, kita insya-Allah akan tamat sebelum pukul 7. Baik, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Okey, selamat balik cuti. Okey, nak tanya, kita dah ada idea, cuma sekarang nak dapatkan berat ideal lemak. Kita kan ada 2 kategori, lemak dalam dengan lemak luar itulah, terutama lemak yang berkaitan dengan kesihatan tu, lemak dalam. Yang tu kadang-kadang jadi cabaran. Bila kita kurang kalori ataupun ni, lemak tak turun-turun juga. Yang penting kita kan nak sihat. Yang berkaitan dengan lemak tu. Macam mana tu doktor? Okey, berkaitan dengan lemak, kita ada 2 jenis kan, subcutaneous fat dan visceral fat kan. Yang subcutaneous fat dia senang nak turun sebenarnya. Kita jaga makan, kita exercise, insya-Allah dia boleh turun. Tapi yang lemak dalaman, dia berkaitan dengan hormon metabolisme kita. Dia lemak visceral ni dia berkait dengan hormon stres, dia berkait dengan hormon peranakan kita kan, reproduktif. Jadi kalau nak turunkan lemak dalaman, visceral fat tu, dia kena buat fat loss yang relax, yang happy, yang cool. Tak boleh stres-stres. Stres tu akan naikkan hormon kortisol dan dia akan simpan lemak. Dia arahkan lemak tu jangan cair kan, untuk menghadapi
possible kebuluran kan. Tapi sebenarnya mana ada kita kebulur kan, selalunya makan berlebihan je kan. Tapi itulah stres tu. Macam-macam lah kan stres ni, daripada keluarga, daripada kerja, daripada belajar kan, macam-macam faktor stres tu. Tapi kita perlu kawal stres tu kan. Macam-macam cara lah, insyaAllah. Okay, jadi lagi satu ialah kita perlukan lemak yang baik. Lemak omega 3 kan, daripada ikan, daripada olive oil, daripada kacang rempah ratus, telur pun ada omega 3 kan, chia seed, benda-benda macam tu. Omega 3 ni sangat bagus untuk bantu kita stabilkan kita punya lemak dalam badan. Antara omega 3 dan omega 6, kita perlu balance kan, stabil dua-dua. Dan dia akan bantu juga kesihatan jantung, kesihatan otak, urat saraf. InsyaAllah omega 3 ni dia akan tolong cairkan lemak visceral tu juga. Kalau saya ambil omega 3, kita boleh tengok penurunan lemak visceral tu lebih laju 2-3 kali ganda berbanding tanpa omega 3. Jadi kalau asalkan kita jaga makan dan exercise jugalah, kawal stres tu pun penting kan, tidur kena cukup dan kualiti kan, minum air cukup, semua itulah. Kalau dalam grup saya, grup Diet Rahsia tu, kita ada banyak reminder kan, remind waktu makan, remind waktu tidur, remind bangun tidur, remind minum air, semua ada. InsyaAllah siapa buat dia dapat. Reminder tu ada untuk semua orang. Siapa buat dia dapat. Kita sedar-sedar kita tengah buat program fat loss dan kita nak happy-happy je, kita tak nak stres. Sebab tu pun penting juga. Ya, InsyaAllah lemak visceral, lemak dalaman penting pada kadar sedikit. Dia perlukan untuk hormon reproduktif semua. Kalau sikit sangat nanti dia susah nak mengandung. Kalau sikit sangat dia jadi tak subur. Kita perlukan sedikit untuk peredaran hormon semualah, kadar yang sihat, insyaAllah. Okey, harap itulah. Ini doktor sebut berkaitan dengan omega. Sebenarnya omega ni amat susah makan waktu bila tu dok? Kadang-kadang kami kata pagi lah, petang lah, ada setengah kata makan lepas makan sebab dia nak stabilkan dengan kita punya makanan tu. Yang amat-amat sesuai, yang omega 3 ni. Yang paling best ialah makan sepanjang hari. Jadi apa tu yang dicadangkan pada botol tu kan, apa tu 3 kali sehari. So apa tu pagi, tengah hari, petang ataupun malam kita makan at least biji 3 kali sehari macam tu kan. Jadi dia akan bekalkan omega 3 tu sepanjang hari, walaupun waktu tidur dia akan terus bekerja, bersihkan kita punya lemak dalaman, dia akan tolong peredaran darah kan. InsyaAllah itu antara kesihatan jantung lah. Ramai orang dia sakit jantung pada waktu malam ya. Pada waktu malam ni selalunya dia tak banyak bergerak kan. Jadi jantung tu dia punya peredaran darah tu slow down sikit kan. Jadi omega 3 ni akan membantu. Lagi satu ialah natric oxide kan. Natric oxide pun akan membantu membekalkan pada salur darah apa semua supaya tak jadi sempit kan waktu malam terutamanya. Dia akan bekalkan oksigen seluruh badan bagi badan kita segar, insya-Allah. Itu yang kita nak. Dua-dua tu sangat bagus lah, terutamanya untuk orang yang berumur 30 ke atas macam ni kan, kita dah mula proses penuaan tu kan. So kita nak kena betulkan lah apa dalam badan kita, insya-Allah. Okey, saya rasa setakat ini saja dulu. Dah 6.55, jadi kita nak tamatkan di sini sebab ada kelas ngaji online pula lepas ni. Dan saya pun nak beransur pergi kerja lah, hantar anak sekolah semua. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak pada yang hadir hari ini. InsyaAllah saya akan upload ke dalam YouTube siang nanti. Dan IG dan Facebook juga, supaya kita boleh sama-sama kongsikan pada kawan-kawan kita kan. Bila kita dah upload tu, dia public, dia free of charge, ilmu yang sangat berguna supaya kita dapat sebarkan dan kongsikan. Okey, siapa yang hendak join live Zoom meeting ni, saya akan letak description dalam link dalam description nanti di YouTube. Okey, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.